Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya yang terbaru. Dalam video kali ini, saya akan bahas tentang tempoh pinjaman loan kereta. Yang mana lebih baik? Loan kereta untuk 7 tahun ataupun loan kereta untuk 9 tahun? Nak tahu lebih lanjut? Tonton video ni sampai habis. Bagi anda yang pernah membeli kereta dengan menggunakan pinjaman bank, anda pasti tahu bahawa tempoh pinjaman ada antara 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan 9 tahun. Bagi anda yang belum pernah membeli kereta secara pinjaman, saya nyatakan terus di sinilah. Tetapi ada banyak pertikaian ataupun ada banyak kontroversi, ada banyak pendapat yang membahaskan tentang tempoh pinjaman ni. Ada yang kata 7 tahun lebih okey, ada yang kata 5 tahun lebih okey, ada yang kata 9 tahun pun lebih okey. Sebenarnya tiada siapa yang salah, masing-masing ada pendapat sendiri. Bagi saya, tempoh pinjaman loan kereta tu bergantung kepada bajet anda sendiri dan kemampuan. Jika anda mampu untuk bayar loan kereta selama 5 tahun, proceed. Jika anda mampu untuk bayar loan kereta selama 7 tahun, silakan. Ataupun jika anda mampu bayar loan kereta selama 9 tahun, tak ada masalah. Tapi dalam video kali ini saya akan ceritakan tentang 5 bahagian, iaitu berkaitan dengan tempoh pinjaman loan kereta ni. Apa yang menurun dan apa yang naik. Bahagian yang pertama iaitu interest dikaitkan dengan tempoh pinjaman. Bagi anda yang belum tahu, untuk interest dia semakin menurun bila tempoh pinjaman anda lebih panjang. Tapi maksudnya tak perbezaan jauh lah. Kita ambil contoh, interest ada 2%. So untuk 3 tahun mungkin akan dapat 2.1 mungkin 2.5. Mungkin 7 tahun dapat 2.4. Mungkin 9 tahun akan dapat 2.39. Ini yang saya maksudkan. Maksudnya semakin panjang tempoh pinjaman anda, interest anda makin rendah. Biasanya tiada perbezaan yang ketara lah. Macam contoh 25 perbezaan dengan 2.39. Perbezaan mungkin 0.14 macam itulah, 0.1. Dia takkan dapat ni sampai 3%, ni sampai 2.3, jarang lah begitu. Kecuali ada setengah bank yang ada promotion untuk setengah bulan tu, mungkin dia dah bagikan interest yang rendah. Tapi biasanya promotion ni dia tak berlangsung lama, dia ada masa-masa tertentu. Tapi untuk standard, makin lama, makin panjang tempoh pinjaman anda, interest anda akan makin rendah. Kita masuk ke bahagian 2, iaitu installment dengan tempoh pinjaman. Bila tempoh pinjaman makin lama, makin panjang, of course lah, bayaran bulanan ataupun monthly ataupun installment akan makin berkurang. Contohlah, anda ambil loan 3 tahun, bayaran bulanan adalah 2,000 sebulan. Dibandingkan dengan 7 tahun mungkin hanya 1,500. 9 tahun mungkin lebih rendah lagi, 1,200. Jadi bila anda ambil tempoh pinjaman lebih lama, pastilah bayaran bulanan anda lebih rendah sebab jaraknya tu lebih panjang dibandingkan. Macam contoh untuk 9 tahun ni 108 bulan anda bahagilah harga kereta, jumlah loan bahagi dengan tempoh pinjaman 9 tahun sama dengan 108 bulan. Kalau 7 tahun 84 bulan, kalau 5 tahun 60 bulan dan seterusnya. Ini saya ambil berdasarkan down payment 10%. Tapi jika anda letak down payment 20%, 30% ataupun full loan, itu mungkin berbeza lagi lah. Ini saya ambil untuk down payment tetap 90%. Kita ambil perbezaan loan 3 tahun dan loan 7 tahun dan 9 tahun. Jadi pada bahagian 2 ni, installment atau bayaran bulanan makin rendah bila loan makin panjang. Kita masuk ke bahagian yang ketiga, iaitu value kereta. Bagi anda yang belum tahu, kereta ni bukanlah aset tetapi liability. Tapi bagi mungkin setengah orang yang gunakan kereta untuk sewa ataupun buat Grab, mungkin akan jadi aset lah. Tapi itu saya tak terangkan lebih jauh.
Tapi bagi anda yang belum tahu atau bagi anda yang sudah tahu, memang kereta ni adalah satu liability. Maksudnya nilainya akan bertambah susut setiap tahun. Dia tak macam rumah mungkin akan makin naik setiap tahun harganya. Tapi untuk kereta nilainya akan makin susut. Jadi sebab tu semakin lama, semakin panjang tempoh pinjaman loan kereta anda, nilai kereta akan makin lama makin menurun. Contohlah waktu anda beli kereta tu harganya mungkin 100k. Tapi selepas 5 tahun ataupun selepas 7 tahun kemudian harganya mungkin akan jadi 50k atau mungkin lebih rendah lagi. Turun sampai 50% dalam tempoh hanya 7 tahun atau mungkin lebih rendah. Tergantunglah. Sebab value kereta ni pun bergantung pada model kereta sendiri dan juga jenama kereta sendiri. Dan saya dah tunjukkan dalam video lain bagaimana anda nak trade in kereta anda dengan harga yang tinggi. Anda boleh cek dalam link description di bawah dan saya jelaskan dengan panjang lebar. Kenapa? Bila makin lama tempoh pinjaman loan kereta anda, value anda makin rendah, tapi anda masih boleh dapatkan harga trade in yang tinggi. Boleh tengok dalam video tersebut, saya jelaskan secara detail lah. Jadi di sini kalau anda beli kereta secara pinjaman dan ada plan nak trade in, nanti mungkin 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, jangan tunggu terlalu lama lah. Jadi mungkin bila dah 5 tahun, 7 tahun, cepat-cepat trade in kereta anda. Kecuali anda nak pakai kereta tu, mungkin kereta tu ada nilai sentimental, kereta pertama atau kereta keluarga macam mana, anda tak plan nak trade in dalam tempoh terdekat, tak ada masalah, boleh pakai. Tapi untuk bahagian ketiga, ini yang saya jelaskan, semakin panjang tempoh pinjaman loan kereta anda, value kereta anda akan makin menurun secara drastik lah. Jadi fikirkan bila anda nak beli kereta, adakah anda nak trade in kereta nanti suatu hari nanti ataupun anda nak pakai lama. Kita masuk ke bahagian yang keempat, iaitu waranti kereta anda tu. Untuk waranti kereta anda juga ada penurunan yang berlaku. Saya tunjuk sini ya. Bila anda dah beli kereta pada tahun pertama, of course lah semua waranti ni masih ada. Tapi seiring dengan waktu, waranti yang ada makin lama makin berkurang. Ada setengah waranti yang terikat dengan mileage ataupun kilometer. Ada setengah waranti yang terikat dengan bulan. Maksudnya contoh macam ada certain part pada kereta tu mungkin waranti ni akan void ataupun akan tamat tempoh setelah setahun. Atau mungkin tamat tempoh setelah 60,000 km. Tergantung pada model dan jenama kereta tu sendirilah. Tapi kebiasaannya dia punya breaking point adalah pada tahun kelima. Biasanya waranti kereta ni dia akan habis pada tahun kelima. Tapi ada setengah model ataupun jenama mungkin lebih jauh lagi. Itu anda boleh cek pada jenama masing-masing lah yang anda nak beli kereta tu. Tapi kebaikannya pada tahun kelima ataupun 100,000 km atau 150,000 km, waranti dia akan habis. Jadi seiring dengan waktu makin panjang tempoh pinjaman kereta anda, waranti kereta anda pun akan makin berkurang. Jadi kalau anda simpan kereta lama, lepas mungkin tahun ke-7, tahun ke-9, anda tak boleh nak claim waranti lah bila ada spare part yang kereta anda yang rosak. Jadi mungkin tahun pertama sampai tahun kelima masih okey lagi. Jadi ini bahagian keempat, makin panjang tempoh pinjaman loan kereta anda, waranti anda makin berkurang, makin menurun. Kita masuk ke bahagian yang kelima dan yang terakhir, iaitu maintenance dengan tempoh pinjaman. Inilah satu-satunya graf yang mana grafnya adalah graf menaik. Sebab apa saya kata menaik? Kita pergi ke bahagian 4 tadi, iaitu waranti kan. Makin lama tempoh pinjaman loan kereta, waranti makin berkurang. Tapi maintenance of course lah makin naik. Sebab contoh macam tahun kelima, mungkin masih cover waranti lagi. Selepas tahun ke-6, ke-7 dan seterusnya, mungkin tak ada waranti. Tapi mungkin kereta dah banyak start, ada yang rosak, ada yang bahagian yang kena tukar dan sebagainya. Tapi tak dapat claim dengan jenama kereta tu, dengan spare part original lah. Jadi kena beli luar. Ada setengah spare part yang murah, ada setengah spare part yang mahal. Tapi kebaikannya bila setelah makin lama kereta tu berada di tangan anda, maintenance nya of course makin lama makin naik. Mungkin tiba-tiba dah 6 tahun, mungkin dia punya absorber ke, dia punya drive shaft ke apa semua dan sebagainya, mungkin makin lama dah tak tahan, kena kerap tukar. Macam ada setengah yang pakai timing chain, timing belt dan sebagainya, mungkin tak tahan lama, makin banyak duit kena keluar. Jadi
Bila anda simpan pakai kereta lebih lama, of course lah maintenance anda akan makin naik. Sekian saja 5 bahagian yang saya nak cerita kepada anda berkaitan loan kereta 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan 9 tahun. Mana yang lebih baik? Anda boleh nilaikan sendiri setelah melihat 5 bahagian yang saya tunjukkan tadi. Bahagian pertama iaitu interest, bahagian kedua iaitu installment ataupun bayaran bulanan kereta, bahagian ketiga iaitu value kereta, bahagian keempat warranty, dan bahagian kelima adalah maintenance. Anda boleh buat pilihan sendiri dan boleh fikir mana yang lebih baik mengikut bajet dan kemampuan anda. Jika ada sebarang pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas, boleh tinggalkan komen anda. Saya akan cuba jawab secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kita akan jumpa lagi dalam next video next time.